Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita semua balik kitab kita ni Shahifadul Amal. Kita masuk dalam bab keutamaan menafkahkan harta jalan Allah. Keutamaan menafkahkan harta pada jalan Allah. Allah SWT firman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir ranting, 7 bulir dah. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Tiap-tiap bulir itu ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas kurniaannya, lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 1. Kalau nafkah orang dia ada 7 bulir, darab 100, jadi 700 kali ganda maksudnya dah. Ganjar ya 700 kali ganda. Kita wisiat seolah kita boleh 700. Kalau 1000, 700 ribu dah. Gitulah sedekah, jadi 700 kali ganda, paling kurang daripada kurang. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal soleh pula. Kerana Allah akan memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah At-Taubah ayat 101. Kita masuk hadis kena bab 2. Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1892 meriwayatkan An Abi Mas'ud Al-Ansari qala jaa rajulun binaqatin makhtumatin faqala hadhihi fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yawmal qiyamati 700 naqatin kullaha makhtumatun wa fi riwayat at-Tayalisi wa ghairihi binaqatin mazmumatin. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu, dia berkata, seorang lelaki datang dengan membawa unta yang dicucuk hidungnya dengan tali kekang. Seraya berkata, unta ini aku infakkan, sedekahkanlah di jalan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, dengan untamu yang kamu sedekahkan nanti di hari kiamat akan mendapatkan 700 unta yang dicucuk hidungnya dengan tali kekang. Maksudnya unta-unta tersebut siap untuk dinaiki dan mengantarnya ke mana imam pergi. Terjemah. Jadi bila saya ke unta sedekah fisabilillah, dia boleh 700 ekor 700 ekor unta, gitulah 700 kali ganda. Dalam riwayat At-Tayalisi ada seorang datang dengan membawa unta yang dicucuk hidungnya, hadis sahih. Atraf ni hadis riwayat Muslim ni, Atraf ya, hadis tempat lain rujuk hadis riwayat Nasa'i jilid 6 muka 49. Ahmad jilid 4 muka 101, Al-Baqi jilid 9 muka 72, Al-Hakim jilid 2 muka 90. Ibn Hibban jilid 7 muka 80, At-Tabrani jilid 17 muka 228, dan At-Talisi yang saya tahqiq 110. Ini pengarang ni tahqiq dah. Kecatatan hadis Buraidah yang berbunyi, an-nafaqatu fil haji mislun nafaqati fi sabilillah. Adirhamu bi 700. Nafkah untuk haji sama dengan nafkah jihad fi sabilillah. 1 dirham akan diganti dengan 700 kali ganda. Ini adalah hadis yang dhaif. Walaupun maksudnya hampir sama, tapi sanadnya lemah. Hadis kena bab 3. Imam Nasa'i rahimahullah jilid 6 muka 49 meriwayatkan An Khuraim bin Fatikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutibat lahu bi 700 dhi'fin. Dari Khuraim bin Fatik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, maka akan ditulis untuknya 700 kali lipat. Hadis hasan. Hadis riwayat Tirmizi. Atrah ya tempat lain, hadis Tirmizi 1905. Ahmad jilid 4 345 hingga 344. Al-Hakim jilid 2 muka 187. Ibn Hibban jilid 31 muka 167. Mawarid dan Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir jilid 2 423. At-Tabrani jilid 4 nombor 4103. Ibn Abi Syaibah jilid 5 muka 300.
Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah juz 10 muka 339. Catatan, dalam manuskrip Imam Nas'i tertulis Yusair bin Amr. Yang benar adalah Yusain bin Amilah. Hadis ini terpusat madar ya kepadanya lah. Ada juga jalur lain yang diriwayatkan At-Tayyisi 237 dan lainnya. Dari hadis Abu Ubadah bin Al-Jarrah, namun sepertinya riwayat mahfuz yang terjaga adalah yang telah kami kemukakan. Hal itu tak terjagalah rumahnya. Hadis ke-44, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari meriwayatkan, "Fa ni'ma sahibul muslimi ma a'ta minhul miskina wal yatima wa ibn as-sabili." Sebab harta orang mukmin adalah apa yang ia berikan kepada orang miskin, anak yatim dan ibnu sabil. Hadis ini telah disebutkan dalam pembahasan fadilah kelebihan sedekah kepada anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Hadis ini juga terdapat dalam riwayat Muslim dan lain-lainnya. Tetapi dalam riwayat Bukhari nombor 2842 disebutkan sebab harta orang muslim adalah apa yang ia ambil dengan hak. Dengan betul lah dan tidak orang suruh tipu ke apa nak. Kemudian ia nafkahkan di jalan Allah, anak yatim dan orang miskin. Sedekah anak yatim, sedekah orang miskin. Masalahnya dalam sanad hadis terdapat perawi yang bernama Fulah bin Sulaiman. Perawi ini memiliki kelemahan, maka hendaknya diperhatikan. Kerana itu pula Bukhari menulis bab keutamaan sedekah jalan Allah. Nafkah jalan Allah dan jihad merupakan penyelamat dari kebinasaan. Allah SWT firman, "Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan belanjakanlah harta bendamu jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Budak rahimahullah nombor 2512 meriwayatkan an Aslama Abi Imran qala ghazawna minal madinati nuridul Konstantiniyah wa 'ala al-jama'ati Abdurrahman bin Khalid bin al-Walid wa mulsiqu zuhurihim bihaitil madinati fa hamala rajulun al-aduwi fa qala an-nasu mahmah la ilaha illallah yalqi biyadayhi ila tahluka fa qala Abu Ayyub innama nazalat hadhihi al-ayah fina ma'syar al-ansari lamma nasrallahu nabiyyahu wa azhara al-islam qulna halumma nuqimu fi amwalina wa nuslihaha fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dari Aslam Abu Imran ia berkata, kami pergi berperang dari kota Madinah menuju Konstantinopel di Iraq di Turki ni. Ketika itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Khalid bin Al-Walid. Sementara pasukan Romawi telah siap menanti dengan melindungi benteng kota. Tiba-tiba ada seorang merangsak maju ke barisan musuh dan menyerang. Maka kaum muslimin saling berseru, tunggu, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah SWT. Orang ini telah melemparkan dirinya ke jurang kebinasaan. Mendengar itu Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya ayat ini turun kepada kami kaum Ansar, iaitu ketika Allah memberi kemenangan demi kemenangan dan menjadikan Islam tak terkalahkan. Maka kami berkata pada yang lain, mari kita mengurus harta benda kita. Maka Allah SWT menurunkan ayat dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. Jadi sini hadis ni ceritanya, maksud menjerumuskan diri ke dalam binasaan adalah apabila kita sibuk menguruskan harta benda kita, bisnah lah, kemudian meninggalkan jihad. Itu kita menghancurkan diri kita. Inilah hak kata menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Kalau kita bergaya siapa nak mati syahid, tak cara mati syahid pun kemungkinan dah menjatuhkan diri kita ke dalam binasaan. Tapi hak jatuh binasaan ni apabila kita sibuk urus satu benda, siapa meninggalkan jihad. Abu Imran berkata, sejak ayat itu Abu Ayyub radhiyallahu anhu sentiasa berjihad hingga mati terkubur di Konstantinopel. Hadis sahih. Hadis ni hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abu Daud. Okey, atrasnya boleh rujuk pada hadis riwayat Tirmizi 2970. Namun dalam hadis yang disebutkan adalah Fadlah bin Ubaid sebagai ganti dari Abdurrahman bin Khalid. Al-Mizzi mensyaratkan hal ini kepada An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra sebagaimana dalam Tuhfatul Ashraf jilid 3 muka 88. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim jilid 2 muka 75. Lihat komentar hadis ini dalam Fathul Bari jilid 8 muka 3. Al-Hafiz keliru, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani keliru telah menisbatkan hadis ini kepada Imam Muslim. Padahal ia tidak meriwayatkannya dan ini merupakan kesalahan darinya lah. Kesalahan dari Ibn Hajar Asqalani.
Hadis kena tempat penam Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2778 secara mu'allaq. Secara sanad tergantung lah. Tak siapa habislah. Merakan anna Uthman radhiyallahu hina husira ashrafa alaihim wa qala anshudukumullah wa la anshudu illa ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafara rumata falahul jannah. فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم قال فصدقوه بما قال قال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل. Ketika Khalifah Uthman bin Affan dikepung, dia muncul di hadapan para pemberontak seraya berkata, aku menyeru pada kalian dengan nama Allah dan aku tidak bertanya melainkan kepada para sahabat Nabi. Bukankah kalian mengetahui bahawa Rasulullah SAW bersabda, pada siapa yang menggali sumur telaga rumah, maka baginya syurga. Kemudian akulah yang menggalinya. Bukankah kalian mengetahui Rasulullah SAW bersabda, pada siapa yang menyiapkan membiayai pasukan perang, Jaisul Usrah, maka baginya syurga. Maka aku pun menyiapkannya. Abu Abdurrahman berkata, mereka pun membenarkan perkataan Uthman. Sebenarnya banyak bantu siap tentera akan kelengkapan perang lah. Umar bin Khattab berkata tentang wakafnya Uthman, tidak mengapa bagi orang yang diamanati wakaf yang nazir untuk memakan sebahagian darinya harta yang diwakafkannya sendiri, kerana terkadang wakif pemberi wakaf dan orang lain yang mengurusnya. Masalah ini luas bagi tiap-tiap pihak dah. Jadi kalau kita wakaf telaga, wakaf apa masjid pun lebih kita boleh duduk masjid boleh guna lah. Riwayat ini dimaksudkan disambungkan oleh Ad-Darqutni dalam Sunan Darqutni jilid 4 muka 199 nombor 12. Ia berkata Al-Husain bin Ismail dan Ahmad bin Ali bin Al-Ala mencapai kepada kami dari Al-Qasim bin Muhammad Al-Marwazi dari Abdan, diriwayatkan pula oleh Ibn Al-Bahaqi jilid 6 muka 167 dari jalur Muhammad bin Amr Al-Fazari. Hadis ini sahih. Hadis ni kira Bukhari ya. Ke atraf ya. Abu Ishaq dalam hadis ni Bukhari tu apa mana? Dia tak royak sanad belakalah, dia panggil mu'allaq. Tapi Darqutni sambungkanlah. Jadi sanadnya kuat. Walaupun dia tu mu'allaq, tak ada bukan hadis musnad Imam Bukhari. Tapi hadis tu kuat dah. Abu Ishaq dalam sanad Abu Ishaq dalam sanad hadis yang dimasukkan adalah Abu Ishaq Al-Sabi'i. Sementara Abu Abdurrahman adalah Utsman As-Sulami, ayah Abdan. Al-Hafiz dalam Fathul Bari jilid 5 muka surat 477 berkata, Ad-Darqutni berkata, Utsman ayah dari Abdan menyendiri dia dalam meriwayatkan hadis ini dari Syu'bah dan ini dipersisihkan adalah Abu Ishaq. Yang meriwayatkannya darinya adalah Zaid bin Abi Unaisah seperti riwayat ini. Maksudnya adalah seperti riwayat Bukhari dan ini dikeluarkan oleh Tirmizi dan Nasa'i. Okey, atraf hadis yang sama boleh kita jumpa dalam hadis riwayat Tirmizi 3609, An-Nasa'i jilid 6 236 hingga 237. Ad-Darqutni dalam Sunan jilid 4 199 nombor 11, Al-Bahaqi jilid 6 107 dan Ibn Hibban 2198 dan Mawrid. Diriwayatkan pula oleh Isa dari ayahnya dari Abu Ishaq dari Abu Salamah dari Utsman, dikeluarkan oleh An-Nasa'i jilid 6 136 dan Ad-Darqutni jilid 4 198 nombor 9. Diikuti perawatannya dikuatkan oleh Abu Qutun dari Yunus, diriwayatkan oleh Ahmad. Namun saya tidak menemukannya dalam Musnad Imam Ahmad. Sebaliknya dalam riwayat Ad-Darqutni jilid 4 198 nombor 8 dan Ibnu Abi Asim dalam Sunnah jilid 2 nombor 1309. Dari jalur Ya'qub bin Ka'ab Al-Antaqi dari Yunus. Abu Qutun yang dimasukkan adalah Amr bin Al-Haytham. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata, menyendirinya Utsman ayah Abdan dalam periwayatan di sini tidak bermasalah kerana ia perawi yang thiqah. Dan kesepakatan antara Syu'bah dan Zaid bin Abu Unaisah seperti ini lebih kuat daripada penyendirian riwayat Yunus dari Abu Ishaq. Hanya saja keluarga Yunus lebih dikenal daripada yang lain sehingga tarjih di sini kontradiksi. Barangkali Abu Ishaq memiliki dua sanad. Dia adalah penyakit hadis kerja Darqutni jilid 3 muka 16. Hadis ini memiliki penguat syahid yang lain dari jalur Uthman. Penulis telah mentakhrijnya mengeluarkan dalam At-Tayalisi 82. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata dalam hadis ini terdapat faedah. Di antaranya adalah manaqib, sifat-sifat terpuji dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu.
Juga keterangan tentang bolehnya seseorang menyebutkan hal-hal baik tentang dirinya untuk menolak kerosakan atau mendapatkan manfaat. Kita mungkin nak sehuriak dah. Tapi kalau siapa kau orang ni munafik kita, anggap kita jahat lah, liberal kau apa, kita boleh sebut lah sedikit lah. Orang kata kita ni jahil lah, kita hoyak lah siji kita sikit lah. Orang dia kan dia ajak ulama, jadi kita boleh hoyak sekadar yang perlu. Tidaklah boleh melampau-lampau lah. Jadi Osman ni sebut jasa-jasa dia lah. Untuk elok orang nak bunuh dia lah. Pemberontak tu lah. Yang tidak boleh yang tidak boleh adalah jika untuk berbangga-bangga. Sebut tu untuk berbangga-bangga, untuk ujub dan untuk takabur. Tak boleh lah. Allah Ta'ala firman, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabirat. Dan mereka tidak menafkahkan satu nafkah yang kecil dan tidak pun yang besar. Surat Taubah ayat 101. Jadi Uthman bin Affan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari ayat ini kerana ia telah menafkah kepada perang Tabuk dalam jumlah yang luar biasa sangat besar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Katsir, harta dia habisnya sedekah untuk perang Tabuk. Keutamaan orang yang menyiapkan perbekalan untuk pasukan perang atau mengurus keluarganya dengan baik. Hadis kena 47 Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2803 berikan. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza. Zaid bin Khalid dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan perbekalan pada pasukan perang fi sabilillah maka ia telah berjihad. Dan barang siapa menjaga dengan baik keluarganya berarti telah berjihad. Tinggal bekalan ke apa Allah nak hadis sahih. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid ke-6 ke-59 Syarah Sahih Bukhari berkata Ibn Hibban mengatakan makna hadis ini adalah orang tersebut sama dengan mujahid dalam hal pahala sekalipun ia tidak pergi berjihad, dan makna barang siapa menyiapkan perbekalan pada pasukan adalah orang mempersiapkan segala keperluan mujahid di tengah perjalanan jihadnya, dan maksud dari menjaga dengan baik keluarganya adalah mengurus segala keperluan keluarga ditinggal pergi jihad. Jadi ginilah orang dia tak pergi perang tapi dia sedekah banyak. Apa kelengkapan perang ke, bersenjata ke, makanan ke untuk orang jihad ni. Dan dia pula jaga dah harta dia, jaga tinggal keluarga pergi perang ni. Makan minum jaga, pakai jaga apa jaga, maka macam orang jihad juga dah. Sebab tu jihad ni tak mestinya jihad gitu berbadan. Kalau perlu memanglah, kalau tak perlu pun perlu kita tidak mesti pergi syariah ke apa. Pergi dengan tak kerti belajar senjata ke apa ke tak. Kadang-kadang pergi buat masa nak. Kadang-kadang mati katak kita kata dah. Kadang-kadang perlulah. Kalau kita dah senjata, kadang-kadang perlu ni senjata lebih daripada lah ni. Lebih daripada tubuh badan dah. Yang nak pada bekalan senjata dan makanan. Atraf hadis ni boleh rujuk pada hadis riwayat Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari. Atraf hadis riwayat Muslim 1895, Abu Daud 2509, At-Tirmizi 1608, 1631, An-Nasa'i jilid 6 140. Ahmad jilid 4 115 117, Al-Bahaqi jilid 9 28 47 102, At-Tabarani jilid 5 nombor 5232 hingga 5234. Dan At-Tayalisi yang penulis tahqiq 1965. Hadis ini memiliki jalur lain yang telah disebutkan dalam tahqiq penulis. Hadis kena 48. Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1896 meriwayatkan An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'san ila Bani Lahyan min Huzail faqala liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma wa fi riwayatin thumma qala lil qa'idi ayyukum khalafa al-kharija fi ahlihi amalihi bi khairin kana lahu mislu nisfi ajri al-khariji. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan menuju Bani Lahyan dari suku Huzail. Beliau bersabda hendaknya dari dua orang satu saja pergi tetapi pahalanya sama antara keduanya. Seorang pergi tidak pergi belakang, kadang-kadang pergi tak perlu pergi belakang dah. Tapi kelengkapan pergi perlu canggih, perlu sesuai lah. Seorang jaga keluarga dah ataupun dia berbekal dari perang. Dalam riwayat lain, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menjaga keluarga mujahid, tidak ikut berjihad lah. Pada siapa di antara kalian menjaga keluarga dan harta orang yang pergi berjihad dengan baik, maka ia mendapatkan setengah daripada mujahid. Boleh setengah pahala daripada pahala mujahidin. Hadis hasan.
Hadis ni hadis riwayat Muslim, atrahnya boleh tengok pada hadis riwayat Abu Ja'la 1284. Dan Ibn Hibban jilid 7 112. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud 2510. Ahmad jilid 3 115, Al-Hakim jilid 2 82 dan Bahaqi jilid 9 48 dan jalur Yazid bin Abi Sa'id bekas hamba Al-Mahri dari ayahnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Penulis berkata jalur yang pertama sanadnya Hasan insya-Allah kerana Abu Sa'id bekas hamba Al-Mahri dikomentari oleh Hafiz ia adalah perawi yang makbul diterima lah. Dalam Tahzib dah dijelaskan bahawa banyak yang mengambil riwayat darinya. Bahkan Ibn Hibban lainnya thiqah. Sedangkan jalur yang kedua berasal dari jalur Tariq bin Yazid. Ia juga perawi makbul seperti dijelaskan oleh Hafiz bin Hajar dalam Al-Taqrib. Maksudnya jika diikuti disertai dalam periwayatan. Jika tidak, maka riwayatnya lemah dan hadis ini tadi telah disertai dengan jalur yang lain. Al-Hafiz bin Hajar sekali dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 6 muka surat 59 setelah menyebutkan Al-Qurtubi bahawa kata setengah lebih mirip sebagai tambahan. Ada tambahan lah. Udras ke perawi. Ya, Al-Hafiz bin Hajar sekali berkata tetapi tidak ada gunanya klaim bahawa kata tersebut tambahan setelah hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim lah kuat. Jelas dalam mengarah ke masa ini bahawa kata setengah tersebut diucapkan sehubungan dengan keseluruhan pahala diraih oleh mujahid dan orang yang menjaga keluarganya dengan baik. Pahala jika dibahagi antara keduanya, maka keduanya mendapatkan bahagian yang sama. Dengan begitu tidak ada kontradiksi antara kedua hadis. Iaitu hadis Abu Sa'id radhiyallahu dan hadis Zaid bin Khalid yang terdahulu dia. Ada hadis dulu tu sama dah. Hadis ni pula separuh. Jadi dia kata bagi dua kak. Maksudnya sama jugalah. Itu pendapat ulama lah. Penulis berkata telah jelaskan bahawa kata setengah adalah riwayat lemah. Kerana riwayat Yazid tidak disertai oleh riwayat lain. Tidak ada sokongan lain. Akan tapi ia hanya disertai pada inti hadis. Ini penulis kata dah. Jadi hak kuatnya boleh pahala penuh juga lah. Keutamaan memberi tunggangan kenderaan untuk orang yang berperang di jalan Allah. Beri kenderaan, beri kelengkapan. Hadis kena tempat 9 hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Imam Muslim rahimahullah 1893 dalam Sahih Muslim meriwayatkan. An Nabi Mas'ud al-Ansari qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ubdi abi fahmilni. فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kenderaan tungganganku terjatuh kerana itu bawalah aku ikut perang bersamamu. Lalu salah seorang bersahabat berkata, wahai Rasulullah, aku akan tunjukkan orang yang dapat memberinya tunggangan kenderaan. Jadi kenderaan dia rosak, kita kata kereta punah. Jadi punah. Jadi nak minta kenderaan lah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis sahih. Jadi ya orang hak wajar nak beli mana, nak ambil mana kenderaan ni. Untuk pergi, maka dia boleh pahala juga dah. Seperti pahala orang yang mengerjakannya. Tu dakwah lah, kepentingan dakwah. Hadis sahih. Ini hadis riwayat Sahih Muslim lah. Atraf ya tempat lain hadis ni hadis Abu Daud 5109, At-Tirmizi 2071 dan lainnya. Penulis telah menyebutkan hadis ini pada pembahasan memenuhi keperluan saudara muslim bab keutamaan orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Hadis yang 30 Imam Muslim rahimahullah dalam Sahih Muslim nombor 1894 meriwayatkan. An Anas bin Malik anna fatan min aslama faqala ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laysa Ima'i ma atajahazu qala ti fulan fa innahu qad kana atajahaza fa marida. Fa'atahu faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka as-salama wa yaqulu a'tini alladhi tajahhazta bihi. Faqala ya fulana a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wa la tahbisi anhu syai'an fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubaraka laki fihi wa fi riwayatin Abi Ya'la la tukhfi minhu syai'an fa wallahi la takhfi minhu syai'an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata ada seorang pemuda dari suku Aslam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya ingin ikut berjihad tapi saya tidak memiliki sesuatu sebagai bekal. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah ke fulan kerana ia telah mengadakan persiapan namun ia jatuh sakit.
Kenderaan siap agak apa tiba-tiba ia jatuh sakit. Lalu pemuda itu mendatanginya dan berkata, Rasulullah SAW mengirim salam kepadamu dan memintamu menyerahkan apa yang telah engkau persiapkan untuk jihad kepadaku. Maka orang itu berkata pada isterinya, wahai isteriku, serahkanlah pada pemuda ini apa yang telah aku persiapkan dan jangan kau sisakan sesuatu pun. Demi Allah, jangan kau sisakan sedikit pun. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Dalam riwayat Abu Ya'la, jangan kamu sembunyikan sesuatu pun darinya. Demi Allah, jangan kamu sembunyikan sesuatu darinya. Hadis sahih. Bila kau bekal-bekal nak pergi pergi. Hadis riwayat Muslim. Atraf ya. Tempat lain hadis riwayat Abu Daud 2730. Ahmad jilid 3 207, Al-Bahaqi jilid 9 28 dan Abu Ya'la 3294. Keutamaan orang yang membekali mujahid, menjaga keluarganya dan menafkahi kedua-duanya. Orang bekal, sedia bekal pada mujahid, sedia makan keluar nafkah kepada keluarga orang jihad. Ada pahala besar lah. Hadis kena kata satu Al-Hafiz At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Bahran Az-Zawaid Al-Mu'jimin As-Saghir Wal-Awsat jilid 5 nombor 2660. Meriwayatkan an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jahaza ghaziyan fi sabilillah falahu mislu ajrihi wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin aw anfaqa ala ahlihi falahu mislu ajrihi. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyiapkan bekal pasukan untuk jihad fi sabilillah maka ia mendapatkan seperti pahalanya. Pada siapa yang menjaga keluarga mujahid dengan baik atau memberi nafkah kepada itulah keluarga mujahid dah, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya dah. Pahala jihad lah. Okey, hadis ni hadis itulah Tabrani ya. Tidak ada meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Zaid selain Abdul Rahman, sanadnya hasan. Al-Hasami dalam Majmu' Az-Zawaid jilid 5 musyaf 533 berkata, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Awsat dan perawinya sahih. Penulis berkata sanadnya hasan. Mahmud bin Manawiyah Al-Wasiti hadisnya hasan. Begitu pula Abdul Rahman bin Ishaq Al-Madani perawi yang sadiq. Keutamaan orang yang menjaga keluarga mujahid dengan baik. Hadis ke-52 Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2844 meriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yadkhulu baitan bil Madinati ghairu baiti Ummi Sulaimin illa ala azwajihi faqila lahu faqala inni arhamuha qutila akhuha ma'i. Fi riwayatin Muslim la yadkhulu ala ahadin minan nisa'i illa ala azwajihi illa Ummi Sulaim fa innahu kana yadkhulu 'alaiha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah masuk rumah di Madinah selain rumah isterinya dan rumah Ummu Sulaim. Nah, ini bukan isteri Nabi dah, Ummu Sulaim dah. Beliau ditanya tentang hal itu, beliau bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku menyayanginya, saudaranya terbunuh saat jihad bersamaku. Adik-beradik dia terbunuh. Adik-beradik Ummu Sulaim terbunuh ketika berjihad bersama Nabi dah. Tak tahu lah Ummu Sulaim takut. Dia rapat Nabi dah. Takut dia adik-beradik susu ke bolak lah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW tidak pernah masuk rumah seorang pun dari kaum muslimah selain rumah para isterinya dan rumah Ummu Sulaim. Rasulullah SAW biasa masuk ke rumahnya, hadis sahih. Ini hadis riwayat Bukhari. Atraf ya, hadis riwayat Muslim 2405. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari jilid 6 muka surat 60. Berkata sabda Nabi SAW, sesungguhnya aku menyayanginya kerana saudaranya terbunuh ketika jihad bersamaku. Alasan ini lebih utama daripada alasan mereka yang mengatakan bahawa Nabi masuk ke rumah Muslim kerana ia mahramnya. Dia kata gitu deh. Kerana dia ni adik-beradik susu kau gapa setengah kata mahram sebab Nabi masuk rumah Ummu Sulaim ni. Tapi alasan itu bagi Ibn Hajar Asqalani kata lebih kuatnya kerana bukan kerana adik-beradik susu ke apa. Jadi masukkan saudaranya Al-Haram bin Mulhan, adik-beradik kepada Ummu Sulaim. Kisah terbunuhnya Haram bin Mulhan akan disebutkan pada pembahasan Ghazwah Bi'ri Ma'unah dari Al-Maghazi lah. Bab Maghazi perai. Perai Bi'ri Telaga Ma'unah. Dan maksud Nabi sabda Nabi SAW terbunuh ketika jihad bersamaku adalah bersama pasukanku. Ataupun berdasarkan perintah Nabi lah atau kerana taat padaku. Hal ini dikarenakan Rasulullah SAW tidak menyaksikan langsung Ghazwah Bi'ri Ma'unah. Nabi tak pergi sekali dah. Tetapi beliau yang merintahkan pasukannya berangkat ke tempat tersebut. Sementara penyebutan kata menjaga keluarga mujahid lebih umum daripada hanya sekadar di masa hidup beliau. Lepas mati pun jaga dah. Atau setelah wafatnya beliau pun boleh jaga juga.
Adapun hadis diriwayatkan oleh Ibnu Munir, insya-Allah akan saya sebutkan dalam pembahasan husnul ahdi, janji yang baik. Okey, keharaman para isteri mujahidin bagi orang tidak ikut berjihad seperti keharaman ibu-ibu mereka. Jadi isteri orang mujahid ni haram lah kita nak konsep, nak tackle kau, nak gay kau bini orang tak boleh lah. Seperti ibu. Hadis kena dalam 3 Muslim rahimahullah nombor 1897 meriwayatkan. An Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatun nisa'il mujahidina 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim wa ma min rajulin minal qa'idina yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yawmal qiyamati fayakhudhu min 'amalihi ma syaa fama dhannukum. Dari Buraidah yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keharaman isteri-isteri mujahidin. Maksudnya keharaman dimaksud meliputi 2 hal. Pertama, haramnya mengganggu mereka dengan memandang mereka, khalwat bersama mereka dan berbincang-bincang dan lain-lainnya. Kedua, berbuat baik kepada mereka, memenuhi keperluan mereka, tidak membawa dampak yang buruk dan tidak menimbulkan keraguan atas jisnya. Syekh Abdul Baqi. Jadi jaga molek tak apa, tapi tak boleh nak ngorak dengan bini orang mujahidin, tak boleh lah. Rasulullah SAW bersabda, keharaman isteri-isteri mujahidin bagi orang yang tidak ikut keluar jihad adalah seperti keharaman ibu mereka sendiri. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang bertugas menjaga keluarga mujahidin kemudian berkhianat. Maka di hari kiamat para mujahidin akan mengambil kebaikannya berapa saja ia inginkan. Bagaimana menurut kalian? Hadis sahih. Artinya bagaimana menurut kalian, pasti mujahid yang dikhianati tersebut akan mengambil semua kebaikan orang yang berkhianat dengan melanggar kehormatan isteri yang ditinggal jihad oleh suami. Dalam situasi yang semua orang memerlukan bekal untuk menghadap Allah, kerana itu terjadi di hari kiamat, di mana manusia akan ditimbang amal kebaikannya, maka para mujahid akan mengambil semua kebaikan orang itu untuk timbangan amal kebaikannya. Abdul Baqi. Okey, hadis ni hadis riwayat Muslim. Atrafnya pada hadis riwayat Nasa'i jilid 6 150, Ahmad jilid 5 kata 52, Abu Daud 2496, Al-Baqi jilid 9173, Ibn Hibban 772, Al-Tabrani jilid 2 nombor 1104 dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 7 muka 257. Dari beberapa jalur yang berasal dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya secara marfu'. Okay, pertolongan Allah bagi mujahid fi sabilillah. Ibn Nasa'i rahimahullah dalam Sunan Nasa'i jilid 6 muka 1 meriwayatkan, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathatun haqqun 'ala Allah 'azza wa jalla, aunuhumul mukatabu, aunuhumul mukatabu, alladhi yuridul ada'a wan nakihu alladhi yuridul afafa wal mujahidu fi sabilillah." Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah SWT, hamba sahaya yang hendak menebus kemerdekaannya, orang yang menikah kerana ingin menjaga kehormatannya, dan mujahid fi sabilillah. Hadis hasanah. Jadi 3 orang ni Allah akan tolong hamba yang dia nak bayar tebuh. Apa kan mukatab ni? Hamba mukatab ni dia ada perjanjian, kalau dia bayar sesuatu dia boleh bebaslah jadi merdeka. Orang menikah kerana ingin jaga kehormatannya pun Allah tak ketolong, walaupun dia dulu gaji murah, nak pergi bini orang anak orang gano ya. Tapi Allah ketolong, jadi rezeki dia ada jaminan. Dan mujahid fi sabilillah Allah ketolong lah. Dia hasan keluarga dia sendiri pun Allah ketolong. Hadis ni hadis riwayat Nasa'i. Atraf ni tempat lain hadis riwayat At-Tirmizi 1035, Ibn Majah 2514, Ahmad jilid 2 201 207 dan lainnya. Saya telah menyebutkannya dalam bab nikah, pertolongan Allah kepada orang yang menikah kerana ingin mensucikan dirinya. Dan telah membahas hadis ini juga riwayat Ibnu Ajlan dari Sa'id Al-Maqburi. Ia telah menjelaskan cara periwayatan dalam Musnad Imam Ahmad dan lainnya, iaitu Ibnu Ajlan dari Sa'id Al-Maqburi, dan telah menjelaskan bahawa hadis ini hasan. Okay, keutamaan memohon pertolongan dengan doa orang-orang yang lemah dan orang yang soleh dalam peperangan. Jadi kita suruh orang-orang soleh, orang lemah ni, orang miskin, orang lemah tu, orang mustajab doa dia. Kita mohon mereka berdoa untuk kita, untuk jihad kita.
Hadis kena 35 Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2896 meriwayatkan an Mus'ab bin Sa'd qala ra'a Sa'd radhiyallahu anna lahu fadlan ala man dunahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum wa lafzun Nasa'i innama yansurullahu hadhihi al-ummah bid'ifiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim wa lafzu Abi Nu'aim fil hilyah yunsarun muslimuna bidu'ain mustada'afin. Dari Mu'ad, ini hadis riwayat Bukhari. Dari Mus'ab bin Sa'd radhiyallahu ia berkata, Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu beranggapan bahawa ia memiliki kelebihan keutamaan atas orang yang di bawahnya. Maka Rasulullah bersabda, kalian tidak akan mendapat kemenangan melainkan dengan doa orang yang lemah dari kalian. Kita orang hebat, panglima perang hebat. Kita ulama tok guru pun kita kena minta doa orang hak lemah, orang kapur, pokcik-pokcik ke apa, orang baik tu, orang soleh dan orang lemah. Mereka lebih mustajab doa daripada hak mengaku tok guru, tok wali ya. Jadi kita suruh orang lemah tu doa lah. Dalam riwayat Nasa'i, sesungguhnya Allah memberi kemenangan kepada umat ini kerana orang-orang yang lemah di antara mereka dengan doa mereka, salat mereka dan ikhlasan mereka. Kita untuk guru, untuk ustaz ni kan ada kurang ikhlas dah. Tak lebih ikhlasnya orang kapur lah. Yang tak ada kepentingan gapo-gapo, betul-betul ikhlas ibadah dia. Dalam riwayat Abu Nu'aim, kaum muslimin dimenangkan oleh Allah kerana doa orang yang lemah. Hadis sahih. Ini hadis riwayat Bukhari. Atrafnya tempat lain, hadis ni tempat lain hadis riwayat Nasa'i jilid 6 mushaf 5, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya jilid 5 mushaf 26, Al-Bahaqi jilid 3 mushaf 345 dan jilid 6 mushaf 331. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari jilid 6 mushaf 15 berkata, kalimah ia melihat dirinya ada kelebihan. Maksudnya adalah ia memandang dirinya berhak untuk tambahan ghanimah harta orang pasal perang lah. Maka Rasulullah SAW memberi pengajaran kepadanya bahawa bahagian pasukan sama rata. Orang yang kuat memiliki kelebihan dari segi keberaniannya. Sementara orang lemah memiliki kelebihan pada sisi doa dan keikhlasannya. Orang hebat tu general panglima perang ni. Orang pasal perang menadil lah. Walaupun dia tu nampak hebat. Tapi doa orang yang ikhlas tu lebih besar lah. Beri kemenangan pada tentera Islam. As-Sunni dalam komentarnya terhadap Sunan Nasa'i berkata orang-orang fakir dari kaum muslimin memiliki kemuliaan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh orang-orang kaya. Orang kaya boleh sedekah harta tu bolehlah apa hal di situ, tapi ia ada kelebihan orang fakir juga. Itu keturunan baik dengan orang miskin. Allah akan berikan berkat kita tolong orang susah. Beli beras, beli telur, beli gandum, gula, apa dak. Orang susah ni. Orang-orang baik, orang fakir, orang miskin kita baik, Allah akan tolong kita lah. Berkat, lebih berkat. Berkatnya mungkin Tok Wali, pergi kubur Tok Wali lah, jumpa Tok Wali saja. Orang miskin ni, dia tidaklah Tok Wali dia, tapi Allah muliakan mereka. Allah sayang pada orang miskin yang betul-betul hati ikhlas. Penulis berkata tafsiran di atas bukanlah kerana diri orang lemah kaum muslimin, artinya badan atau mereka memiliki kelebihan atau sifat keramat Tok Wali apa bukan, tetapi kerana doa dan keikhlasan mereka lebih, kerana mereka tidak sombong, tidak ujub, tidak berasa hebat, tak berasa tok guru, tak berasa tok ustaz. Jadi orang kapal ni lebih ikhlas, lebih rendah diri sehingga Allah angkat darjat orang miskin tu bukan kerana badan dan kelebihan keramat bukan Hadis 56 Imam Tirmizi rahimahullah dalam Sunan Tirmizi nombor 1302 meriwayatkan an Abi Darda qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ubghuni du'afa'akum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Jadi Abu Darda radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carikan aku orang-orang yang lemah miskin dari kalian kerana kalian mendapatkan limpahan rezeki dan kemenangan dengan doa mereka. Hadis sahih. Jadi kita kena saing, kena ambil cakna kepada miskin kerana nak cari, nak buat saing, buat baik lah. Orang miskin ni, doa mereka, berkat mereka. Kita boleh rezeki kaya pun kerana berkat orang miskin. Dan doa mereka dia. Jadi kita jangan balas dengan miskin. Bahkan itulah keberkatan rezeki kita. Rezeki ni dia tak boleh bayar. Kadang-kadang kurang berkat ni tak cukup sama pitih. Kadang pitih sikit dah. Anak dua orang pergi sekolah tahfiz bayar 300. Tapi cukup. Masa kurang berkat ni seorang betul-betul apa cukup dah. Itu ada masalah. Kena banyak derma dan sokong berdamping dengan miskin. Okey, itu hadis riwayat Tirmizi. Atrafnya pada hadis riwayat Abu Daud 2594 dari jalur Al-Walid bin Muslim
Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i jilid 6 muka 45 hingga 46, Ahmad jilid 5 198, Al-Hakim jilid 2 106, Al-Bahaqi jilid 3 345 dan jilid 6 331. Dan Ibn Hibban 1220, Mawarid semuanya dari jalur Abdurrahman bin Yazid dari Jabir. Mengharapkan kemenangan dengan amalan orang soleh. Ya. Kena amalan orang soleh ni boleh menjadi berkat sehingga kita boleh kemenangan pada tentera Islam, perjuangan Islam. Hadis kena tertuju Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2897 berkata, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Ya'ti zamanun yaghzu fi'amun minan nasi fayuqalu fikum man sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam fayuqalu na'am fayuftahu alaihi thumma ya'ti zamanun fayuqalu fikum man sahiba ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam fayuqalu na'am fayuftahu thumma ya'ti zamanan fayuqalu fikum man sahiba ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fayuqalu na'am fayuftahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang satu masa segolongan orang yang berjihad, maka ditanyakan apakah di antara kalian terdapat sahabat Nabi. Nak berjihad tanya ada sahabat Nabi. Maka dikatakan benar ada sahabat Nabi, maka mereka diberikan kemenangan. Berkat sahabat Nabi ni boleh menang. Dan datang suatu masa yang lain, maka ditanyakan apakah di antara kalian ada yang menjadi sahabat dari sahabat-sahabat Nabi lah. Tabi'in lah. Tabi'in rapatlah dengan sahabat Nabi. Lalu dikatakan benar, maka mereka mendapat kemenangan juga. Jadi perang jihad tu menang kerana ada tabi'in yang berkawan bersahabat dengan sahabat Nabi. Kemudian datang satu masa yang lain, maka ditanyakan adakah di antara kalian pernah bersahabat dengan sahabat dari para sahabat Nabi. Lalu dikatakan benar, maka mereka mendapat kemenangan. Jadi ini tabi'in hadis sahih. Tabi'in pun berkawan dengan bersahabat dengan anak murid kepada sahabat ni. Dapat kemenangan berkat lagi. Inilah kita tengah salah ni. Ini hadis riwayat Bukhari. Atraf ni tempat lain hadis riwayat Muslim 2532, Ahmad jilid 3 muka 7, Al-Humaydi 743 dan Abu Ya'la 974. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid 6 muka 15 berkata, Ibn Battal berkata, ini seperti dalam hadis yang lain yang berbunyi, sebaik-baik kalian adalah generasiku. Kerana para sahabat mendapat kemenangan disebabkan fadilah kelebihan mereka. Sahabat ni ada lebih, ada berkat mereka. Para tabi'in kerana fadilah mereka juga kelebihan para tabi'in. Lalu pengikut tabi'in iaitu tabi'in kerana fadilah mereka kerana kelebihan mereka. Tubuh badan mereka pun segitu berkeberkatan Allah saya. Yang berkata kerana itulah kesalehan. Keutamaan dan kemenangan terjadi pada tingkatan keempat lebih sedikit lah. Bagaimana halnya dengan generasi setelahnya. Kau lama kau jauh daripada sahabat ni, kau kuat lah. Sebab itu zaman Umar, zaman Osman ke apa tu, luah. Pemerintah kerana diberi kemenangan. Allahumma musta'an, kita hanya bergantung minta tolong daripada Allah. Keutamaan debu dan orang yang kakinya berdebu kerana jihad fi sabilillah. Allah SWT firman, "Dzalika bi annahum la yusibuhum zama'u wa la nasbu wa la makhmasatun fi sabilillah. La ta'una mauti an yaghizul kuffar wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin." Jadi demikian itu ialah kerana mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Melainkan tuliskanlah bagi mereka dengan demikian itu suatu amal soleh. Khianat ke Israel, ke musuh ke apa ni. Orang kafir marah tu boleh pahala dah. Kafir khianat kita lah. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Surah At-Taubah ayat 120. Buat baik tu boleh pahala dah. Kita ayat Quran. Hadis ni hadis 258. Imam Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari nombor 2811 meriwayatkan. An Abu Absin huwa Abdurrahman bin Jubair huwa Abdurrahman bin Jabr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma maghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar wa fi riwayatin man yaghbarat qadamahu fi sabilillah haramahu Allah 'anil nar. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Isa Abdurrahman bin Jabr radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kedua kaki seorang hamba berdebu kerana jihad fi sabilillah, melainkan api neraka tidak akan menyentuhnya. Dalam riwayat lain, hadis 907. Pada siapa yang kedua kakinya berdebu kerana jihad fi sabilillah, maka Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Kedua kaki dia haram neraka.
Ya kena debu dah. Hadis sahih. Ini hadis riwayat Bukhari atrahnya pada hadis Tirmizi 1632, An-Nasai jilid 6 muka 14, Ahmad jilid 3 muka 479 dan Al-Bahaqi jilid 3 muka 209 dan jilid 9 muka 162. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari jilid 6 muka 36 berkata, Ibn Battal mengatakan hubungan ayat dengan pembahasan bab bahawa Allah SWT berfirman dalam ayat, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah kemarahan orang kafir, dan dalam ayat melainkan akan tuliskan bagi mereka dengan itu sebagai amal soleh. Rasulullah SAW menafsirkan amal soleh bahawa api neraka tidak akan menyentuh orang yang mengerjakan amal tersebut. Sementara Ibn Munir berkata kesesuaian ayat dari sisi bahawa Allah SWT akan membalas mereka dengan langkah-langkah kaki mereka dalam jihad. Sekalipun mereka tidak terjun langsung ke medan jihad lagi dah. Demikian pula yang ditunjukkan oleh hadis ni. Tak jadi perih aku kan tak perih pun tetap boleh pahala kerana bersiap sedia untuk perih dah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata jika kaki terkena debu sahaja pun sudah diharamkan masuk neraka, bagaimana dengan orang yang betul-betul berjuang dan persembahkan segala kemampuannya untuk jihad? Masuk perih sungguh lagilah. Nak pergi perih tengah jalan tu kena debu pun haram masuk neraka, lagilah dengan perih dah. Hadis kena tertulis milik Imam Ahmad rahimahullah jilid 5 muka surat 205 hingga 206 dan Musnad Imam Ahmad meriwayatkan An Abil Musabbih Al-Auza'i qala baina nasiru fi darbi falam yata idh nada al-amira Malik bin Abdullah al-Khas'ami rajulan yaqulu farasahu fi iradil jabal ya Aba Abdullah ala tarkabu qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ighbarrat qadamahu fi sabilillah azza wa jalla sa'atan min naharin fahuma haramun 'alan nar. Dari Abul Al-Musabbih Al-Auza'i berkata, ketika kami sedang berjalan di Qalamiyah, tiba-tiba ada seseorang yang menunggang kudanya di lereng gunung memanggil panglima kami Malik bin Abdullah Al-Khas'ami radhiyallahu. Wahai Abu Abdullah, mengapa anda tidak menungganginya? Ia menjawab, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa kedua kakinya berdebu dalam jihad fi sabilillah sesaat di siang hari, maka keduanya haram atas neraka. Hadis sahih. Dia naik kuda tak kena debu, takut dia. Dia pun jalan kaki. So kena debu sebab ada fadilat kelebihan. Itulah debu tu jadi haram neraka dah. Hak kaki kena debu tu haram neraka. Hadis ni hadis sah. Hadis ni hadis riwayat Ahmad. Atrah dia hadis riwayat Ibn Jabir adalah Abdurrahman bin Yazid bin Jabir perawi thiqah seperti jelaskan dalam Taqrib at-Tahzib. Mengenai Abul Musabbih Al-Auza'i, Abu Zur'ah mengatakan ia perawi thiqah berasal dari Hims, tetapi aku tidak tahu namanya. Lihat Jarh wa Ta'dil karya Ibn Abi Hatim jilid 9 muka 445. Diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban 1588 dalam Mawarid dari jalur lain yang bermuara kepada Abu Al-Musabbih secara panjang. Nada dia Abul Musabbih. Diriwayatkan pula oleh At-Tayalisi 1372, hadis ini memiliki syahid penguat dalam Musnad Imam Ahmad jilid 5 muka 206. Dan itu adalah syahid hasan lah. Kuat sokongan hasan. Kemudian saya dapatkan dalam Irwa Al-Ghali jilid 5 muka 6. Hadis ini memiliki beberapa jalur lagi dah. Okay, hadis kena 30. Imam Tirmizi rahimahullah dalam Sunan Tirmizi nombor 1232 berikan an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fil dhar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda tidak akan masuk neraka orang yang menangis kerana takut pada Allah sampai susu kembali masuk ke dalam payudara. Payah nak masuk dah. Macam mustahil lah dia menangis takut kepada Allah. Allah okey. Selamatkan dia daripada api neraka. Dan tidak akan bersatu debu yang diperolehi dalam jihad fi sabilillah dengan asap neraka jahanam. Hadis sahih. Asap neraka jahanam pun tak kena dah kepada orang yang kena debu di jalan Allah dah. Anggota tubuh badan dia kena debu tu, nak jihad tu. Selamat daripada asap neraka jahanam bersama. Hadis sahih. Hadis riwayat Tirmizi. Atrah dia hadis riwayat Nasa'i jilid 6 muka 12. Ahmad jilid 2 muka 55, Al-Hakim jilid 4 muka 160, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah jilid 14 muka 34 dan At-Tayalisi 3443. Catatan, tapi hadis ini juga diriwayatkan melalui beberapa jalur dalam Sunan Nasa'i dan lainnya dengan tambahan. Ada tambahan hadis. Wala yajtami'u syuhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Dan tidak berkumpul antara sifat kedekut ni, syuhu, dan keimanan pada hati seorang hamba selamanya. Jadi kalau dia beriman, dia akan tak kedekut. Kalau dekut kiki tu, iman tak betul lah dah.
Kami telah menyebutkan sisi-sisi perbezaan dan jelaskan secara gamblang secara mudah dalam tahqiq penulis terhadap Fadail karya Al-Maqdisi halaman 34-39. Dan kami jelaskan pula bahawa jalur tersebut lemah, iaitu dengan tambahan di atas tu lemah dah. Sementara dalam Sunan Nasa'i dan lainnya juga ada tambahan wala yajtami'ani fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Dan akan berkumpul keimanan dan hasad dengki pada hati seorang hamba. Ini adalah kerancuan atau kengguncang dengan ittirab. Lemah laku tambahan. Dalam lafaz Ibnu Ajlan, para imam hufaz telah menyisihinya dalam hal ini. Jadi riwayatnya dengan tambahan di atas adalah syaz, ganjil lah. Da'ih jadilah. Seperti yang kami jelaskan pada kitab di atas. Wujud Al-Fadail karya Al-Maqdisi dengan perkenan dan kurnia Allah SWT lah. Syekh Albani rahimahullah menilai hadis dengan dua lafaz tambahan ini sahih. Padahal sebenarnya da'ih. Yang kritik tegur dia lah Syekh Albani. Lihat Ilal karya Ad-Darqutni jilid 8 nombor 160. Ia telah menyebutkan jalur sanad dari sekian jalur yang ada, kemudian membiarkannya begitu sahaja, tidak menyempurnakan sampai habis. Artinya dalam manuskrip ini telah hilang sebahagian ini dah. Maksudnya tidak berhabis. Wallahul musta'an. Jadi seolahnya tidak habis kajian Syekh Albani. Imam Ahmad rahimahullah jilid 6 muka surat 45 riwayatkan an Aisyah anna makatiban laha dakhala 'alaiha bi baqiyatil makatabatihi faqalat lahu anta ghairu dakhilin 'alayya ghairu marratika hadhihi fa'alika bil jihad fi sabilillah fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma khalata qalba imri'in muslimin rahajun fi sabilillah illa haramallahu 'alaihi an-nar. Dari Aisyah radhiyallahu bahawa ada seorang budak hamba lah yang sedang menembus kemerdekaannya, hamba mukatab masuk menemuinya dengan membawa sisa tebusannya. Maka Aisyah radhiyallahu berkata, kamu tidak boleh masuk selain kali ini. Kamu harus pergi berjihad fi sabilillah kerana aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah debu-debu di medan jihad yang ada dalam benak seorang hamba mana melainkan Allah akan mengharamkan neraka atasnya. Hadis hasan. Ma khalata qalba imri'in muslim rahajun fi sabilillah. Apa dah benak kepala lah. Yang pentingnya kotorlah kerana jihad ni jadi pahala ni. Abdul Rahman bin Al-Qasim dan Sunan hadis ni adalah Ibnu Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Ni cucu Abu Bakar. Ibnu Uyainah berkomentar tentang dirinya bahawa ia adalah orang terbaik pada masanya. Syekh Albani menyebutkan bahawa hadis ni memiliki dua jalur dalam silsilah As-Sahih 1207. Jadi dia suruh pergi hamba tu suruh pergi perang kerana haram neraka lah atas orang yang pergi jihad perang. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika subhanakallahumma subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.